Jadi apa makna ghafil di sini? Pertama tadi kita dah sebut dah. Antaranya adalah kerana mereka ni rasa mereka ni hebat. Ada di sudut kedudukan, yakni orang datang ke tempat mereka, ke Makkah, yang mana mereka ini diangkat sebagai orang yang seolah-olahnya menjaga agama. Sebab apa? Sebab serve kepada orang yang datang menunaikan haji. So, disebabkan itu ada pengaruh, ada kuasa, ada kekayaan. Jadi dah rasa tak perlu lagi kepada agama. Yang ni rasa dah ada keseluruhannya, rasa sombong dan rasa hebat, dan menyebabkan mereka ini tak mau menerima perkara-perkara yang baru. Yang ini dah selesa dengan apa yang ada. Sebab itu ketika mana Nabi SAW mendatangkan Al-Quran, yang ini membawa Al-Quran kepada orang musyrikin jahiliah, mereka menafikan kebenaran tersebut. Kerana apa? Kerana apa yang mereka ada selama ini, apa yang mereka percaya selama ini, perlu diubah. Ini termasuk juga tentang mereka rasa selesa. Ini tak suka kepada perubahan. Apa yang perlu diubahnya sebagai contoh, yang ini hubungan antara manusia dengan manusia. Dalam Al-Quran sebut bahawa tidak ada bezanya manusia ini melainkan oleh kerana ketakwaan. Maka ini adalah satu perkara yang bertentangan dengan pegangan mereka. Ini pegangan mereka, orang yang ada kedudukan, ini nasal dia punya keluarga, salah silah keluarganya itu adalah keluarga yang mulia, maka mereka ini mulia. Adapun para hamba, adapun orang-orang bawahan ini adalah orang-orang yang hina. Ini datang sangat tak selesa untuk nak melakukan perubahan tersebut. Datangnya Al-Quran menyebutkan tentang tingginya kedudukan wanita di sisi Islam. Tak suka kepada perubahan tersebut. Kerana mereka menganggap wanita ini sebagai alat ataupun tempat mereka melepaskan nafsu semata-mata. Bahkan ada juga anak-anak mereka yang mana lahir wanita, ini lahir bayi perempuan, maka mereka rasa malu. Jadi Al-Quran datang untuk membetulkan perkara itu yang menyebabkan akan mengganggu keselesaan mereka, dan mereka tak suka benda tu. Sebab itu mereka menafikan kebenaran. Dan kita tengok bahawa ketika mana Al-Quran datang, Al-Quran membawa manusia ini untuk banyak berfikir, memberikan pendidikan kepada manusia. Seawal ayat yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala sebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang ini bacalah dengan nama Tuhanmu. Yang ini menunjukkan wakil kepada apa sahaja yang kamu baca, maka bacalah kerana Allah. Dan juga apa yang kamu baca berkaitan dengan Allah, yang ini menunjukkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama. Antaranya maksud tafsirannya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bahawa makna manusia ini diciptakan daripada alaq, embryo. Ini satu yang tergantung dalam rahim wanita. Ini menunjukkan bahawa Islam itu tidak memusuhi sains. Yakni ketika mana Al-Quran itu turun kepada suasana tempat yang mana ada tamadun-tamadun yang mana mereka menjauhi pendidikan. Mereka tidak suka kepada orang-orang agama. Kerana apa? Kerana orang agama ni akan menyebabkan pemerintah di tamadun-tamadun tersebut terganggu, gugat. Sebab apa? Sebab agama ni bawa untuk kita berfikir. Agama ni bukan agama yang hanya dituruti tanpa ada logiknya. Saya sebut dah minggu lepas tentang logik sebelum ni. Tapi agama ini membawa satu pendidikan untuk berfikir kepada manusia, bukan sekadar ilmu yang berkaitan dengan agama, tetapi ilmu juga berkaitan dengan dunia. Sebab itu tidak ada pemisahan sebenarnya. Ini ada orang memisahkan, nak suruh anak belajar ilmu agama semata-mata, tinggal ilmu dunia ni. Sedangkan Al-Quran, first sekali Al-Quran datang, Al-Quran dah sebutkan dah bahawa tidak ada pemisahan di antara ilmu yang disebut sebagai agama dan ilmu yang dikatakan ilmu keduniaan.
Tapi sebenarnya itulah antaranya ilmu yang juga diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa sumber kepada ilmu-ilmu dunia? Kan, kalau tidak Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita akan tengok dalam ayat-ayat berkaitan dengan sains. Dalam masa yang sama, ketika mana mereka menafikan kebenaran, menyebabkan kebenaran tak boleh masuk, dan bila mana kebenaran tak boleh masuk, maka tetaplah mereka berada dalam keadaan yang lalai. Bahkan tambahan daripada itu, mereka pula mempermain-mainkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Antara cara mereka mempermainkan adalah tanya, bila ni? Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, dalam surah Yasin. Yakni mereka mengatakan bilanya janji Allah kata nak menghancurkan kami ni bila? Ini mempermain-mainkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka berada kekal dalam keadaan ghafilun. Baik.